ke bakal dilantik dari MP Pembangkang? Ini yang berlaku ketika Ismail bertemu Agong. Pertama dalam sejarah gencatan politik berlaku. Akhirnya, APCO buat keputusan sertai Pakatan Harapan. Azalina Othman Said berkata kerusi timbalan speaker yang dikosongkannya patut diisi oleh anggota Parlimen Pembangkang. Katanya langkah itu akan menjadi peluang terbaik untuk Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob meneruskan agenda reformasi Parlimen. Patut digantikan oleh anggota Parlimen Pembangkang, tetapi usulnya harus datang daripada kerajaan. Jika usulnya daripada Pembangkang, akan ada satu pusingan lagi untuk undi tidak percaya. Gaduh, katanya. Inilah peluang terbaik untuk Perdana Menteri untuk menghulurkan tangan memulakan. Sebab macam yang saya cakap berkenaan masa untuk pembaharuan ini memakan masa. Ia takkan berlaku dalam sehari persidangan kerana ada banyak rundingan dengan pemegang taruh. Tapi ini adalah sesuatu yang boleh dicapai, katanya dalam satu webinar berkenaan agenda pembaharuan Parlimen. Pada Isnin, Azalina mengesahkan telah meletakkan jawatan selaku timbalan Speaker Dewan Rakyat yang disandangnya sejak tahun lepas atas beberapa sebab. Bekas Menteri Undang-Undang itu turut berkata, langkah kerajaan melantik timbalan speaker daripada Pembangkang akan mencipta sejarah dalam amalan demokrasi berparlimen negara. Jika kerajaan buat begitu dan jika ia disokong sebulat suara, saya fikir ia akan menjadi sesuatu yang menakjubkan dalam sejarah parlimen kita. Kerana kita sedang menunjukkan isyarat yang kita mahu parlimen kita menjadi satu platform yang profesional, tambah Azalina. Semalam Ismail Sabri mengadakan pertemuan dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim bersama dua lagi pemimpin blok Pembangkang daripada Pakatan Harapan. Mereka bersetuju untuk memperkasa fungsi parlimen. Bagaimanapun ada pihak dikatakan tidak senang dengan perkembangan itu, termasuk sambutan baik diberikan Pembangkang terhadap Perdana Menteri baru itu. Jika kita serius tentang jalan pemulihan, kita semua mesti berganding bahu dan melakukan gencatan politik demi negara ini, katanya. Azalina berkata, ahli-ahli parlimen daripada belah berbeza tidak boleh sentiasa bersikap bermusuhan antara satu sama lain, termasuklah di Dewan Rakyat. Sementara itu, bercakap mengenai pengalamannya sebagai timbalan speaker, Azalina berkata dia berharap ahli parlimen dibenarkan berbahas tanpa had masa. Katanya sidang parlimen di negara ini amat singkat, sedangkan banyak isu hendak dibangkitkan oleh ahli parlimen. Semasa webinar itu, Azalina turut mengemukakan cadangan untuk agenda pembaharuan parlimen. Antaranya, dia mencadangkan agar speaker dilantik menerusi proses undian di Dewan Rakyat, memperkasa kapasiti parlimen termasuk peruntukan belanjawan sendiri dan usul undi percaya diberikan keutamaan berbanding urusan kerajaan. Senarai barisan Menteri Kabinet di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang baru dilantik Ismail Sabri tidak akan diumumkan hari ini. Tiada pengumuman dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini, kata pejabat Perdana Menteri PMO. Sebelum ini spekulasi bertiup kencang bahawa Ismail Sabri akan mengumumkan senarai kabinetnya petang ini selepas senarai cadangannya mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima persembahan senarai anggota jemaah kabinet baru itu semasa sesi menghadap di Istana Abdul Aziz di Kuantan, Pahang pagi tadi. Sebelum ini terdapat banyak kegiatan lobi-melobi untuk jawatan kabinet oleh pelbagai pihak. Umpamanya, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP meminta untuk mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri kedua untuk diisi oleh ahli Parlimen Sarawak dari gabungan Parti Sarawak. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki pula mencadangkan timbalan Presiden parti itu, Muhammad Hassan, dilantik sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Ismail Sabri. Sementara itu, sumber-sumber UMNO dan Bersatu pula mendakwa bahawa ahli Parlimen Gombak Azmin Ali mengugut untuk menarik balik sokongan terhadap Ismail Sabri bersama penyokongnya jika tidak dijadikan timbalan Perdana Menteri. Star Online sebelum ini melaporkan senarai kabinet itu sepatutnya dipersembahkan semalam tetapi ditangguhkan ke hari ini memandangkan Yang di-Pertuan Agong tidak berada di Kuala Lumpur. Ia juga melaporkan bahawa Perdana Menteri diminta memuktamadkan senarai kabinet sebelum sambutan Hari Merdeka pada 31 Ogos. Selepas senarai kabinet itu dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong, Majlis Angkat Sumpah dijangka diadakan secepat mungkin. Terbaru, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan mengumumkan pembentukan kabinetnya pada jam 11 pagi esok Jumaat, kata pejabatnya. Sementara itu, Majlis Angkat Sumpah Menteri dan Timbalan Menteri akan berlangsung pada hari Isnin depan pada jam 2.30 petang.
Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan 3 pemimpin tertinggi Pakatan Harapan mencapai kata sepakat untuk memperkukuhkan fungsi Parlimen sebagai institusi bertanggungjawab, menyemak dan mengimbang tadbir urus eksekutif. Dalam kenyataan bersama yang dianggap bersejarah, Ismail, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR, Muhammad Sabu, Presiden Amanah dan Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, turut bersetuju dan memahami pentingnya kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan pemerintahan yang baik. Persetujuan itu menandakan julung kali Perdana Menteri dan blok pembangkang utama menurunkan tanda tangan untuk bermuafakat dalam mendukung dan memperkukuhkan sistem demokrasi negara sekaligus menurunkan suhu politik negara yang agak panas sebelum ini. Kenyataan Ismail dan 3 pemimpin Pakatan Harapan itu dikeluarkan selepas perjumpaan lebih sejam di Pejabat Perdana Menteri. Susulan perjumpaan itu, Anwar memberitahu media Pakatan Harapan tidak bercadang mempersulitkan usul undi percaya terhadap Ismail di Dewan Rakyat bulan depan jika kerajaan mengutamakan isu rakyat. Kenyataan bersama Ismail dan Pakatan Harapan itu dilihat petanda awal hubungan pembangkang dan kerajaan yang tegang bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin sebelum ini berpeluang membuka lembaran baru bawah teraju Perdana Menteri baru. Dalam kenyataan itu, Ismail dan pimpinan Pakatan Harapan berkata perjumpaan mereka adalah untuk menyahut titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mahukan suhu politik negara diturunkan. Pertemuan yang berlangsung lebih 1 jam ini tertumpu kepada agenda kepentingan rakyat dalam mencari titik persamaan terbaik bagi menangani krisis wabak penyakit berbahaya, menjaga nyawa dan keselamatan diri daripada ancaman wabak dan membebaskan rakyat daripada cengkaman ekonomi berikutan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Menurut kenyataan itu, mengenai kerjasama memperkasa Parlimen, Ismail dan Pakatan Harapan bersetuju keperluan memperkasa fungsi Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebagai institusi yang bertanggungjawab dan konstruktif supaya lebih telus dan memenuhi kehendak rakyat. Sultan Abdullah dilantik Ismail sebagai Perdana Menteri ke-9 minggu lalu selepas beliau memperoleh sokongan majoriti mudah 114 ahli Parlimen berbanding Anwar 105. Bagaimanapun Sultan Abdullah bertitah, Ismail yang juga naib Presiden UMNO perlu melalui undi percaya di Dewan Rakyat secepat mungkin untuk memperoleh keabsahan jawatan disandangnya. Dalam ucapan pertamanya sebagai Perdana Menteri Ahad lalu, Ismail menjemput pembangkang untuk menyertai Majlis Pemulihan Negara dan jawatan kuasa khas menangani wabak penyakit berbahaya. Langkah itu disambut baik oleh kalangan pemimpin Pakatan Harapan. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu (APKO) diumumkan menjadi parti komponen terbaru Pakatan Harapan. Penyertaan parti berpangkalan di Sabah itu diumum Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Saifuddin Nasution Ismail. APKO ketika ini diketuai Wilfred Medis Tangau yang juga ahli Parlimen Tuaran. Ketika ini ada 3 parti yang membentuk Pakatan Harapan iaitu PKR, Amanah dan DAP selepas Bersatu dibawa keluar meninggalkan gabungan berkenaan pada Februari tahun lalu. Ia kemudian menyaksikan Pakatan Harapan yang mendapat mandat untuk menguasai Putrajaya melalui PRU ke-14 lalu dijatuhkan. Perkembangan itu juga menyaksikan kemelut politik dalam negara berlarutan sehingga kini. Selepas gagal mendapatkan kembali kerajaan, ekoran pengunduran Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin daripada jawatannya sebagai Perdana Menteri minggu lalu, Pakatan Harapan kini dalam usaha memperkukuh gabungan tersebut. Beberapa pemimpin parti komponennya menggesa agar Pakatan Harapan mempelawa parti lain untuk menyertai mereka sebagai persediaan menghadapi PRU ke-15 tidak lama lagi. Untuk rekod, sebelum ini APKO merupakan sebahagian daripada anggota Barisan Nasional namun meninggalkan gabungan berkenaan selepas PRU lalu dan memihak kepada warisan sebuah lagi parti yang berpangkalan di Sabah. Ketua Pemuda APKO Felix Joseph Sang berkata, semua parti pembangkang wajar mempertimbangkan pelawaan Barisan Nasional untuk menyertai mereka. Pembangkang harus terlebih dahulu menyelesaikan perbezaan sesama mereka sebelum dapat membuat dasar bersama dan rancangan yang efektif untuk membawa negara ke depan seperti menangani pandemik serta memulihkan ekonomi, katanya dalam kenyataan dikeluarkan.